Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali dalam PDPR yang kedua untuk subjek sejarah. Okey, apa khabar pelajar-pelajar 4S? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan ataupun situasi yang happy bersama keluarga masing-masing. Okey, walaupun kita belajar daripada rumah, tetapi pembelajaran masih berterusan. Okey, jadi cikgu nak hari ni kamu beri tumpuan pula pada waktu sekarang ni tumpuan untuk subjek sejarah. Okey, sebagaimana biasa subjek sejarah ni perlu jawab soalan ataupun kalau ada nota perlu salin nota, dan kamu tak perlu hantar ya, kerja sejarah tak perlu hantar. Cikgu hanya nak subjek matematik sahaja yang dihantar. Okey, baik. Baik, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan sumber sejarah. Okey, sumber sejarah. Macam mana kita telah mempelajari bagaimana sejarah itu diperolehi. Apa kata tokoh-tokoh pendapat mereka minggu lepas tentang sejarah-sejarah ni. Ya, pendapat minggu lepas berkenaan dengan pendapat. Hari ini kita nak mempelajari sumber sejarah. Macam mana sejarah itu diperolehi. Okey, sumber sejarah ada dua. Pertama kita panggil sumber primer. Okey, sumber primer ini membawa maksud sumber yang pertama. Okey, sumber yang pertama. Sumber primer ini membawa maksud sumber yang pertama yang dia sumber ini tidak diubah langsung. Dia betul-betul berasal daripada asal dia. Contohnya artifak, contohnya fosil, itu sumber asal. Ya. Okey, yang belum diolah langsung, tak ada ayat, dia tidak dinyatakan dalam bentuk ayat. Okey. Jadi contoh-contohnya adalah fosil, artifak, manuskrip dan juga dokumen rasmi kerajaan seperti perjanjian Belanda, perjanjian nak pembentukan negara Malaysia, semuanya sumber rasmi kerajaan. Dia tidak diubah langsung. Artifak pun yang kita lihat terhasil, dan fosil yang tertanam dalam bumi, ya, macam kita jumpa kerangka apakah tu. Jadi yang tu adalah sumber primer, dia tak diubah langsung lagi. Okey, terdapat 4 ya, 4 sumber primer yang betul-betul asal. 1 fosil, kedua artifak, ketiga manuskrip, dan keempat dokumen rasmi kerajaan. Okey, sumber sejarah yang kedua pula. Sumber sejarah ya, kita dapat daripada mana? Yang kedua dia panggil sumber sekunder. Okey, sekunder membawa maksud sumber yang kedua. Sumber yang kedua. Ya. Sumber yang kedua. Okey, contohnya penulisan daripada sumber asal. Ya, ada orang yang menulis, ahli kaji sejarah menulis tentang fosil yang dijumpainya. Itu merupakan sumber sejarah ya, yang kedua. Jadi dia sudah diolah. Ya, dia sudah diolah. Apa maksud diolah? Diolah maksudnya dia ditulis kembali. Ya, dia dibincangkan kembali. Itu maksud dia sudah diolah. Okey, seperti penulisan dalam buku sudah diolah. Okey, dalam majalah juga berita itu, sumber sejarah itu telah diolah. Ensiklopedia, okey, surat khabar dan juga risalah. Okey, jadi kita ada 5 sumber sekunder kita. Pertama, kita boleh rujuk buku. Kita nak tengok tentang sejarah negara kita, bila Jepun menakluki Malaysia, Belanda pula bila datang ke Malaysia, Portugis pun datang ke Malaysia. Bila kita nak tahu, kita rujuk kepada buku. Jadi kalau kita rujuk kepada buku, berarti sumber itu telah menjadi sumber yang kedua, sumber sekunder. Okey?
Majalah juga kita lihat, kita tengok majalah, banyak majalah di pasaran ada menceritakan tentang sesuatu sejarah itu. Contohnya pada Mak Sirat ke apa ke, kita lihat gambar, kita membaca berita itu adalah sumber sekunder. Ensiklopedia, rujukan di mana-mana buku, buku yang tebal tu, ensiklopedia dia panggil, tu juga sumber sekunder. Ataupun surat khabar yang kita dah baca, berita harian ke, ataupun zaman dulu ada berita Tamil, berita Chinese, semua tu surat khabar. Dan juga risalah ni macam. Okey, kita sambung pembelajaran kita tadi. Okey, tadi kita belajar tentang sumber sejarah. Ya, sumber sejarah. Ada dua sumber sejarah. Pertama, kita dapat sumber sejarah secara primer. Dan yang kedua, sumber sejarah secara sekunder. Baik, sekarang kita nak pergi kepada kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Macam mana sejarawan membuat penyelidikan tentang sejarah? Okey, yang pertama ialah kaedah arkeologi. Okey, apa maksud kaedah arkeologi ni? Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 7. Ya, muka surat 7, kaedah arkeologi, muka surat 7. Okey, 8. Semua tu muka surat 7, 8 bolehlah rujuk situ. Okey, kaedah arkeologi ialah mendapat maklumat sejarah daripada proses cari gali. Ni proses cari gali. Okey, macam mana cari gali? Mestilah kita cari gali di dalam bumi. Ni permukaan bumi. Ahli sejarah akan menggali. Mereka menjumpai sesuatu tinggalan sejarah di sini. Sama ada dia dalam bentuk artifak ataupun bentuk fosil. Ya, bentuk fosil. Kalau bentuk fosil membawa maksud, bahan itu kita boleh lihatlah. Kita boleh nampak di sini. Contohnya peninggalan zaman dulu kita terjumpa bahan fosil rangka manusia. Jadi ini adalah kaedah penyelidikan melalui arkeologi. Dia akan ambil masa nak mencari gali ni. Okey, baik. Kaedah yang kedua adalah kaedah arkeologi maritim. Apa maritim ni? Bawah air. Okey, bawah air, permukaan bumi macam ni. Okey, ini adalah bumi dan di bawah bumi adalah air. Ya, air. Jadi semua hasil tinggalan sejarah yang kita cari gali sampai ke air ini dikenali sebagai arkeologi maritim. Maksudnya kita menjumpai hasil tinggalan sejarah di sini. Seperti apa? Seperti kita terjumpa kapal Titanic tadi. Okey, kapal Titanic yang berlanggar dengan ice cube. Ice cube dan kapal itu karam. Okey, tenggelam di dasar lautan dan dia akan tenggelam, lama-lama dia akan menjadi bahan arkeologi, bahan sejarah yang perlu kita kaji. Ya, okey, yang perlu kita kaji. Jadi beginilah ya, ahli sejarah membuat kajian. Ya, okey. Kaedah penyelidikan yang seterusnya adalah yang ketiga, kaedah secara lisan. Apa maksud kaedah secara lisan ni? Kaedah secara lisan memberi maksud kepada kita kaedah yang dijalankan secara temu bual. Ya, kita menemu bual orang-orang tua, kaedah ataupun kita menemu bual pakar-pakar sejarah yang membuat kajian. Jadi kita dapatlah, kita pergi ke Mesir, kita temu ramah ataupun kita bercakap dengan orang-orang yang terlibat dalam tua-tua tentang peninggalan Fir'aun ke. Kalau di Malaysia ni peninggalan di Kuala Kedah, kita akan dapat menghasilkan penulisan sejarah yang baik apabila kita menerima nama orang yang terlibat dengan peristiwa itu.
Okey, kaedah bertulis pula. Kaedah yang keempat untuk kaedah penyelidikan ialah kaedah bertulis. Macam mana maksud kaedah bertulis ni? Kaedah bertulis maksud dia ialah kita mendapatkan sumber sejarah itu melalui hasil penulisan seseorang tu. Okey, contohnya dia bekerja di museum dan dia ahli sejarawan, dia menulis buku, menulis tentang sesuatu sejarah. Jadi kaedah bertulis itu kita katakan sebagai satu daripada kaedah penyelidikan di dalam sejarah. Okey. Okey, itu berkenaan dengan kaedah bagaimana kita mendapatkan berita, kita mendapatkan sumber tentang sesuatu peristiwa itu berlaku, sesuatu tinggalan itu kita dapat macam mana. Jadi kaedahnya ada 4 kaedah ni. Ingatlah kaedah yang pertama dia panggil arkeologi. Arkeologi hasil tinggalan yang ada dalam perut bumi ataupun dalam bumi. Tu kita ambil masa ni gali ni. Kaedah arkeologi maritim pula. Maritim, kamu nampak perkataan maritim, kamu ingatlah tentera laut di Raja Malaysia. Jadi kalau kaedah arkeologi maritim melibatkan bawah air. Jadi semua artifak yang terhasil di dalam air ataupun di bawah air itu adalah kita panggil kaedah arkeologi maritim. Dan kaedah desain macam cikgu kata tadi, temu ramah ataupun berbual ataupun kita mengadakan bercakap dengan dia, bercakap dengan orang yang tua. Ataupun kaedah yang akhir sekali, kaedah bertulis ni macam cikgu kata tadi, ditulis oleh seseorang yang pakar dalam sejarah, kita baca saja. Okey? Baik, itu 4 kaedah. Baik, kita pergi kepada dalam buku teks itu. Pergi kepada ruang dan masa muka surat 10. Muka surat 10 berkenaan dengan ruang dan masa. Okey, apa maksud ruang dan masa dalam sejarah? Apa maksud ruang dan masa dalam sejarah? Kita buat perbincangan Ustaz berkenaan dengan tu. Okey, tunggu cikgu nak ni ada peta Ustaz. Okey, baik. Kita pergi kepada ruang dan masa. Okey, di dalam sejarah, apa itu maksud ruang dan masa? Okey. Apa maksud ruang dan masa dalam sejarah? Mengikut buku teks kamu, sejarawan menggunakan masa. Sejarawan menggunakan ukuran masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masehi dan zaman Masehi. Okey, kita lihat zaman sebelum Masehi. Jadi masa dan ruang ni memang diperlukan oleh ahli sejarah lah untuk membuat kajian tentang sejarah. Sebab apa? Sebab kamu semua tahu, kalau kita nak menggali sesuatu, kita kata di sini, di bumi Terengganu ni ada tinggalan kerangka manusia yang beribu-ribu tahun dibunuh zaman Jepun dulu. Jadi macam mana nak dapat ni? Kita perlukan masa. Kita perlukan masa. Masa berapa tahun? Cikgu tak tahulah masa berapa tahun. Ahli sejarah dia tahu. Dia ambil masa 10 tahun ke? Ataupun dia ambil masa hanya 5 tahun. Cikgu tak tahu nak kata. Cikgu buat andaian saja. Kita ambil masa 10 tahun. Nak ambil apa? Nak ambil fosil. Apa fosil ni? Fosil kita dah belajar tadi kan? Kerangka hasil tinggalan orang zaman dulu, kerangka dia. Kita nak tengok usia manusia yang dah mati beribu-ribu puluh tahun ni, berapa fosil dia. Kita nak tengok macam mana bentuk dia. Masih ada gigi lagi ke? Ataupun masih ada rambut lagi ke? Tinggalan dia macam mana? Jadi kita perlu, ahli sejarawan perlukan masa.
dan mereka perlukan ruang untuk berdiscussion, untuk discuss ya, untuk berbincangan. Okey? Jadi itulah maksud ruang dan masa yang dimaksudkan dalam bidang sejarah. Okey. Dan mereka juga mengkaji daripada zaman sebelum Masihi ataupun zaman Masihi. Okey, kamu boleh lihat buku teks muka surat 10 ada rajah di situ. Okey. Dia ada abad, dekad dan juga alah. Okey, dekad. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Okey, satu abad sama dengan 100 tahun dan satu alah sama dengan 1000 tahun. Jadi ahli-ahli sejarawan perlukan masa sampai kadang-kadang 1000 tahun untuk membuat kajian tentang sejarah ini. Jadi kalau kamu nak jadi ahli sejarawan, silakanlah ya. Sebab satu pekerjaan yang murni ni. Okey, baguslah kamu mempunyai cita-cita macam tu. Okey, baik. Itu tentang ruang dan masa. Jadi cikgu rasa inilah saja pembelajaran kita hari ini. Okey, dan tugasan kamu ingat ya, untuk tugasan. Okey, tugasan cikgu akan berikan dalam WhatsApp cikgu, WhatsApp kelas kita. Tugasan itu kamu kena print. Okey, cikgu akan beri soalan. Soalan cikgu akan sediakan, kamu dikehendakkan print ataupun photostat dan tampal. Ya, cikgu nak kamu tampal. Okey, dalam buku sejarah. Dalam buku nota sejarah, kita ada sebuah saja buku sejarah. Buku itulah. Pertama, soalan akan diberikan. Soalan akan diberikan. Jangan rusin lepas kamu tengok video cikgu ni, soalan cikgu akan berikan. Soalan itu mesti kamu print sendiri. Okey, print ataupun bagi sesiapa yang tak boleh nak print, dia salin, payahlah sedikit sebab soalan tu agak banyak juga. Okey, kamu cikgu galakkan print lah. Okey, kalau betul-betul tak boleh nak print, beritahulah pada cikgu. Okey, kamu boleh ikhtiar salin sendiri. Dan akhir sekali apabila kamu print dan kamu jawab, okey, cikgu nak apa yang kamu buat ialah tampal semua soalan itu dalam buku nota sejarah, buku garis tunggal yang panjang tu. Okey, dan buku sejarah ni tak perlu dihantar. Ya, cikgu akan beritahu bila masa cikgu nak kamu hantar. Tetapi ingat, setiap tugasan kita kena ikhlas jujurlah dengan cikgu. Jangan cikgu tetap pungut buku, kamu tak buat. Okey, tak boleh macam tu. Jadi itu saja untuk pada kali ini. Sekian, terima kasih.